dihadapi oleh calon SPM. Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia UPM untuk kita fahamkan dan apakah peranan ibu bapa masyarakat sekeliling untuk pastikan bahawa calon SPM tahun 2020 di sebalik segala cabaran yang mereka terpaksa hadapi di era pandemik COVID-19 ini, apakah perkara-perkara yang boleh kita bantu dan faham akan keadaan psikologi diri mereka itu sendiri. Dan kita bersama dengan Profesor Dr. Haslinda. Doktor, saya nak teruskan saja kepada persoalan yang sering kali diutarakan oleh ramai pihak. Sekarang kita nak faham betul-betul psikologi pelajar ataupun calon SPM 2020 ini. Pada pandangan doktor, bagaimana keadaan mereka sekarang ini? Apakah cabaran-cabaran yang mereka akan rasakan, yang mereka akan hadapi ketika mana peperiksaan SPM ini dimulakan hari ini? Okey, pertamanya terima kasih Hafizi ya. Pagi ni pukul 8 anak-anak kita akan berhadapan dengan SPM 2020. Bukan sembarang SPM SPM era COVID-19. Jadi untuk kita pada anak-anak itu, apa yang kita perlu tekankan ialah mereka perlu menjaga kesihatan. Yang pertama sekali kesihatan, maknanya dari segi tidur, dari segi pemakanan, dari segi sekarang ni musim panas Hafizi ya. Jadi kita perlu banyakkan minum air sebab ini tetap akan mempengaruhi mentaliti anak-anak itu. Kita kena faham anak-anak ini hanya mempunyai lebih kurang 3 hingga 4 bulan bermuka dalam kaedah pembelajaran secara normal. 9 hingga 10 bulan mereka bersendirian ya. Jadi kita kena faham mereka berada dalam suasana yang berbeza dengan senior-senior mereka. So apa yang saya ingin pesankan kepada anak-anak ini, fokus kepada keadaan sekarang ya, dengan pelitup muka dan sebagainya, fokus kepada keadaan sekarang. Jangan terlalu fikirkan what if saya tak boleh jawab. What if sebab perkara-perkara what if ataupun apa kata kalau saya perkara-perkara ini hanya akan memberikan stres yang tidak perlu kepada anda. Sebab exam ni memang akan ada stres. Kalau kita kata sebagai ibu bapa, jangan pula kita kata you jangan stres. Tak, memang kena ada stres. Sebab stres ni pun ada 2 jenis. Jadi stres tu ada jadi supaya mereka boleh untuk kehadapan dan belajar. Dan anak-anak ini saya pesan supaya be realistik dengan apa yang you harapkan dengan keputusan yang bakal you hadapi. You kena be fair to yourself too ya. Saya daripada kesihatan, pada waktu ini saya rasa lebih baik kalau you fokus hanya kepada nota-nota berbeza daripada membaca dan membaca semula perkara-perkara yang terlalu banyak. So fokus kepada nota-nota pendek. Dan be fair to yourself, maknanya bila you bagi 20 minit you belajar, take a break supaya you ada masa untuk reflect apa yang you belajar dan apa yang you faham. Kepada ibu bapa pula, saya amat mengharapkan you perlu memahami suasana anak pada ketika ini. You kena faham yang mereka berbeza, suasana mereka berbeza. Mereka terlalu lama berada dalam sesuatu sistem itu dan mereka pun at one point ada yang dah ada fatigue. Jadi kita tak boleh nak harapkan sesuatu yang sama seperti dulu. Dan sebagai ibu bapa, saya rasa kita perlu sediakan ekosistem yang kondusif untuk anak-anak. At least perkara-perkara asas, peralatan menulis, IC, makanan yang seimbang, itu perlu disediakan oleh kita sebagai ibu bapa. Sebab perkara-perkara simple, contohnya pen, kalau tak ada, tak cukup, dakwat dan sebagainya, dia akan mengganggu keadaan anak itu. Dan minimumkan suasana negatif. Kalau saya tanya anak saya yang bukan SPM, dia kata beri ruang untuk mereka berfikir dan reflect tentang apa yang berlaku. Dan ada juga yang berkata, okey, sekarang ni is the best time. Kalau mak bapak ni kita suka bagi nasihat kan. Tapi ada pandangan orang-orang muda ni, dia kata boleh bagi nasihat tetapi tak bolehlah bertalu-talu. Okey, jangan ni, fokus ni, jangan lupa hafal, jangan lupa ni. Jadi budak-budak tu akan buntu. Apa yang penting pada ketika ini, pada waktu ini, doa daripada ibu bapa. Tak kira agama apa yang you anuti, doa is the best pada waktu ini. So, dan
bina keyakinan diri kepada anak-anak dengan menunjukkan bahawa you kisahkan mereka. Maknanya you dah buat yang terbaik untuk mereka dengan kalau kita umat Islam ni kita buat solat hajat, kita baca Yasin dan sebagainya. So dan ada juga pesanan yang mengatakan bahawa pitching suara bila anak balik tu jangan terlalu tinggi. Maknanya kalau siapa tu Fauzi Ahmad Daud dia kata lontaran suara tu jangan tanya macam mana exam tadi. Mak punya suara tu pun dah mendebarkan anak-anak. Boleh tanya tetapi dengan suasana yang tenang. Tak perlu tanya banyak-banyak sebab anak pada waktu itu pun sedang melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka lakukan, apa yang dah mereka jawab. Jadi bagi mereka masa, bagi mereka ruang supaya mereka boleh menghadapi the next paper dengan suasana yang tenang. Jangan lupa exercise kepada anak-anak sebab bila dalam waktu, sebab kita ada break kan, kita ada break antara satu paper dan satu paper, jadi boleh exercise yang simple-simple tu boleh, at least you detox benda-benda yang tak elok tu. Dan Prof, ada juga yang berpandangan disebabkan oleh calon SPM tahun 2020 ini mereka mengambil peperiksaan di era pandemik COVID-19 ini, ada yang mencadangkan supaya graf peperiksaan ataupun graf pemarkahan itu diturunkan dan sebagainya. Adakah ini sedikit sebanyak akan membantu calon SPM di era pandemik ataupun ia sekadar hanyalah tidak mendatangkan sebarang kesan kepada mereka? Pada saya, Fizi, fokus kepada keupayaan mereka sekarang ni. Berkenaan graf statistik dan sebagainya, saya rasa pihak yang berkenaan lebih faham apa yang perlu mereka lakukan. Tapi kita jangan underestimate keupayaan anak-anak ini. Anak-anak ini hebat sebenarnya. Mereka banyak information. Tapi itulah saya nak pesan satu lagi pada anak-anak waktu exam ni. Jangan terlalu banyak melayari media sosial. Sebab maklumat-maklumat yang overloading ni akan memberikan mereka rasa panik juga. Jadi sebab aku belum baca ni, contohnya you baca ada ramalan akan keluar ni dan you belum tak hafal pula yang tu kan. Jadi dia akan rasa panik dan benda tu akan mengganggu kalau sebenarnya dia masih boleh berfikir tapi bila rasa panik dia dah blackout. Jadi kurangkan melayari media sosial supaya you lebih fokus kepada apa yang ada sekarang. Jadi yang bagi soalan you tadi, saya rasa kita fokus pada anak-anak ini dan kita yakin dengan potensi yang mereka ada.